Lupa nak pasang ke? Tak ada elektrik ke? Nasib baik ada lampu kat tangan Nisa ni. Macam mana nak buat aktiviti seni dalam gelap-gelap macam ni? Mana pula Cikgu Syukri ni? Cikgu! Mana dia ni? Hai adik-adik. Anda sedang menonton Club Craft Didik KKD bersama saya, Nisa K. Satu lagi episod yang berteraskan aktiviti seni dan craft serta seni visual yang akan sama-sama kita lakukan. Hari ini istimewa di tangan Nisa, ada sesuatu yang akan kita lakukan dan hasilkan bersama-sama. Apa agaknya benda ni ya? Tadi Kak Nisa dah guna, agak-agak tahu tak? Kalau nak tahu, kita tonton dahulu profil guru yang akan bersama-sama dengan kita. Silakan. Wah. Murid-murid, jom kita nak persilakan Cikgu Syukri. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami di Club Craft Didik. Seperti biasa, ada je aktiviti kita nak lakukan. Apa agaknya kita nak buat Cikgu? Mungkin Cikgu boleh ceritakan yang Nisa telah gunakan di awal tadi. Okey Nisa, untuk episod kali ini kita nak menghasilkan craft sarang lampu hiasan. Sarang lampu hiasan. Ya. Okey, jadi untuk craft kali ini, projek kali ini kita menekankan bahasa seni visual, bentuk dan juga jalinan. Okey, di mana kita boleh lihat di sini di hadapan ni ada contoh beberapa craft sarang lampu hiasan. Di mana kalau kita tengok sini dia bentuk 3 dimensi. 3 dimensi, baik Cikgu. Okey, bentuk konkrit. Dan juga kalau kita tengok pada permukaan tu adanya jalinan. Jalinan terhasil tu kita panggil dia jalinan sentuh lah. Baik. Okey, saya rasa ianya bentuk yang sangat-sangat menarik dan mungkin orang yang menonton kita ni tertanya-tanya, apa yang kita gunakan untuk menghasilkan jalinan seperti ini? Cantik, menarik, unik dan berwarna-warni, Cikgu. Okey, kalau kita tengok pada hadapan kita ni, dia lampu. Okey, dalam masa yang sama dia boleh jadi seperti hiasan. Hiasan bunga kan? Kalau betul kita, Cikgu. Okey, cikgu ambil ni ya. Ya, baik. Kita tengok ni macam buah apa ni? Agak-agak. Saya tahu Cikgu. Alamak. Buah nona. Buah nona Buah nona. Dia boleh jadi bunga dan dia boleh jadi lampu hiasan. Ya. Okey, antara bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk menghasilkan sarang lampu hiasan ni, yang pertama kita akan gunakan ni lah. Botol mineral bersaiz besar ataupun kita boleh gunakan yang bersaiz lebih kecil lah. Okey, bila saiz besar dia akan guna banyaklah sudu. Okey, sebut sudu, cikgu nak tunjuklah. Inilah sudunya. Ya. Yang Nisa kata cantik-cantik tadi, yang nampak ada jalinan tu, ini dia. Okey. Sudu ni biasa kat mana tengok? Kita boleh beli di kedai sebenarnya pun ada. Betul. Mungkin ada lebihan di rumah daripada majlis-majlis yang kita lakukan makan-makan dengan ahli keluarga. Ada lebih-lebih tu boleh gunakan. Jadi daripada terbuang, kita gunakan sudu plastik ni untuk kita buat craft. Baik Cikgu. Okey, seterusnya kita perlukan gam yang kuat. Jadi kita gunakan pistol perekat panas. Okey, sebab nak guna gam biasa tu agak sukar. Sebab dia plastik dengan plastik kan. Jadi kita gunakan pistol perekat panas ni. Baik. Okey. Itu saja bahan-bahannya. Kemudian untuk hiasan, kita boleh tambahlah. Kalau kita nak tambah, mungkin kita boleh guna spray. Cat semburan. Seperti yang Nisa nampak di sebelah sana tu. Okey, ada warna kuning kan? Ya, betul, ada warna hijau, warna biru dan di sini ada warna merah. Itu macam percikan, betul tak Cikgu? Ya, betul, percikan. Daripada spray juga sebenarnya, spray yang dah lama. Yang dah tak elok. Tapi bila kita spray tu dia jadi ada kesan seolah percikan. Ya, kesan percikan. Jadi kita cantik juga. Kita boleh selit kat situ, adalah nilai estetik dia kat situ. Betul. Kalau di tangan saya ni, di hadapan saya ni Cikgu, nampak seperti ada campuran ataupun jalinan warna yang berbeza. Ya. Macam mana kita nak hasilkan ni? Gunakan cat semburan juga ke? Ya, guna semburan juga. Jadi kita jarakkan masa kita nak sembur tu, kita agak-agaklah kita jarakkan sikit. Mungkin 10 cm, 20 cm jarak antara spray kita tu dengan objek yang kita nak sembur tadi. Jadi dia menghasilkan kesan begitulah. Tone, kita nampak ada tone warna di situ. Ya, saya rasa saya nak mencuba lakukan ada tona warna yang berbeza ni. Kalau masa mengizinkanlah ya, kita lihat nanti macam mana. Sebelum kita teruskan dengan aktiviti kita pada hari ini, murid-murid, kita nak berhenti seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Club Craft Didik KKD. Suka buat macam ni Cikgu.
kuning, biru, merah apa cikgu? Okey Nisa, seterusnya kita nak menghasilkan sarang lampu hiasan. Ya. Kita nak gunakan bahan yang cikgu sebutkan tadi. Baik. Okey, kita perlukan sudu Sudu. dan juga botol mineral. Saya nak pilih botol yang kecil boleh cikgu? Ambil yang kecil. lebih mudah. Lebih mudah. Okey, langkah pertama masa kita nak menghasilkan ni, Ya. okey, kita keluarkan sudu dulu. Baik. Okey, botol mineral ni, Nisa, kita kena potong lah. Potong, boleh cikgu? Okey, gunakan pisau. Ada pisau tak kat sana? Ada cikgu. Okey, bagus. Murid-murid di rumah diingatkan supaya berhati-hati menggunakan peralatan yang tajam. Pastikan anda berada di bawah pengawasan mereka yang lebih dewasa. Betul tak cikgu? Betul. Ya. Okey, setiap kali kita buat projek seni, kita memang menekankan kata apa? Keselamatan. Okey, sebab bila buat projek seni ni banyak menggunakan benda-benda yang berbahaya lah, seperti Betul. pisau dan gunting. Okey, kita terus potong Nisa tengok cikgu potong Setinggi dulu. mana cikgu? Sebenarnya kita boleh agak-agak nak ambil separuh boleh atau rendah sikit pun boleh. Baik cikgu. Okey. Okey, kita tepuk dulu dengan pisau sikit je. Boleh. Kemudian cikgu simpan, kita ambil gunting. Kita gunting. Ikut garisan yang dah ada pada botol tu. Pada botol tu. Ya, betul. Dia nampak lebih mudah. Jadi kita follow saja. Ikut je dia punya garisan tu. Okey. Kat mana cikgu tepuk tadi? Lupa dah. Kat mana cikgu? Cari cikgu. Tepuk semula. Okey, saya Hilang pun pula. hati-hati murid-murid. Okey. Menebuk. Okey, sudah jumpa. Hati-hati Nisa. Boleh cikgu. Saya akan gunakan gunting ya cikgu ya. Ya, guna gunting. Macam cikgu ni. Cikgu tunjukkan contoh. Oh. Mudah je. Okey. Lebih mudah. Gunting ni dia pergi garisan tu lebih lurus lah. Baik. Sama. Kalau pisau tu takut nanti dia sengit-sengit. Baik cikgu. Okey. Jadi kita perlukan bahagian bahagian kepala ni. Okey. Saya dah potong dah cikgu. Okey, cantik. Langkah berikutnya, bila kita dah ada botol mineral ni, Ya. bahagian kepala dia, kita ambil sudu. Sudu. Sudu ni pun ada cara dia. Ya. Okey. Biasanya kalau kita tengok orang patahkan macam tu je. Ya. Boleh. Patah. Kita nak ambil bahagian dia punya apa ni? Kita panggil apa ni? Pencedok ke apa benda ni? Bahagian ujung sudu Ada ya. ujung sudu bawah tu kan? Bukan pada bahagian pemegang ya cikgu. Bukan pemegang. Pemegang ni kita tak guna. Baik. Jadi kita patahkan je. Patahkan Okey. saja. Bila nak patah ni pun berisiko juga Betul. Jadi kita kena berhati-hatilah. Ada bahagian yang mungkin akan menjadi tajam. Jadi lebih selamat kalau kita gunakan gunting je. Saya gunting je lah cikgu ya. Gunting boleh. Okey. Saya gunting supaya dia lebih rata. Bisa tinggalkan sedikit bahagian apa ni, pemegang tu. Tinggalkan sedikit untuk kita letakkan gam sebab baik. kita nak cantum pada botol kita ni. Okey Nisa. Ya. Tengoklah di tangan cikgu ni dah ada sudu yang cikgu dah potong Okey, saya pun dah boleh potong. nampak. Tambah di dalam Okey, ni. tambah je. Okey, Baik. sekarang kita dah ada banyak koleksi sudu plastik yang telah dipotong. Baik. Okey, seterusnya kita nak buat apa? Kita nak tampal lah. Tampal. Okey, kita ambil satu lagi peringatan untuk Nisa dan juga murid-murid di rumah bila nak buat aktiviti ni, kita kena berhati-hatilah. Kita gunakan pistol Dekat panas. berkat panas ni. Okey. Macam ni cara dia, kita letak je gam tu di atas pemegang yang tinggal sedikit tu. Kemudian kita lekatkan saja pada botol. Kita ambil bahagian depan dulu. Atas dulu, baik. Okey, kita buat atas dulu macam ni. Kita tunggulah sekejap supaya dia betul-betul melekat Baik. boleh nampak. Tak sabar dah tu. Cepat. Ambil. Terus. Saya mestilah tak sabar nak cuba cikgu. Okey, macam ni dia dah melekat. Okey. Baik. Jadi nampak orang kata senang sebenarnya, aktiviti ni mudah je. Ya. Cuma kita kena berhati-hati. Sebab, Berhati-hati, baik. Alatan ni panas. Okey, saya akan letakkan di Okey, ni seterusnya apa pangkal yang kita tinggalkan sedikit tadi. Ya, betul. Letakkan gam. Tujuannya untuk kita lekatkan gam pada Kita botol kita. tampalkan pada Okey, botol. seterusnya kita ulang langkah sama untuk kita siapkan Tambah lagi. untuk kita tambah keliling botol kita tu. Baik. Okey. Baik nanti sengit. Tapi kalau buat sengit pun mungkin boleh jadi boleh satu juga. jalinan yang berbeza dan unik. Betul cikgu? Sekarang kita susun saja. Ya. Nisa tengok cikgu buat Okey, nak cantik Nisa, Ya. kalau kita susun tu biar sama tinggi je. Sama tinggi. Okey. Supaya kita boleh terbalikkan dia, kita boleh letak dia, dia tak jatuh. Baik. Dia rata lah cikgu ya. Okey. Jadi gam ni dia ambil masa sikit untuk melekat. Baik. Jadi kalau biasanya cikgu masa buat di rumah, cikgu tiup je. Tiup je. Tiup-tiup tu cepat dah dia kering Kalau kan. saya cikgu dekat rumah saya duduk depan kipas. Betul Lagilah. juga kan, lagi cepat. Ya. Okey. Okey, dah melekat, kita pergi. Jadi kita Yang ulang. seterusnya? Seterusnya. Jadi sampailah dia penghujung sekali. Tapi nanti di hujung nanti Nisa, yang tu cikgu kena tunjuk satu lagi langkah lah. Baik. Okey.
kita guna sudu yang sama, cuma bahagian potongan tu kita kena pendekkan lagi. Pendekkan lagi. Sebabnya di bahagian botol ni dia dah melengkung masuk ke dalam. Betul? Jadi kita tak perlukan bahagian yang panjang pemegang sudu tu. Baik. Betul. Kita dekat kita. Jarak-jarak boleh lah. Jadi tak? Jadi tak? Saya rasa dah mula nampak rupa, tapi tak apa. Kita lakukan bersama-sama. Cubaan yang baik, cubaan yang baik. Baik. Okey, untuk yang bahagian akhir tu tak apa. Sementara ada masa ni, cikgu tunjuk sikit. Okey, Nisa potong macam ni nanti Baik. Sudu yang sama juga. Cuma yang lebihan tu nanti kita potong macam ni. Kita letak sikit je kat depan ni. Sebab ujung tu nanti kita kan dah masuk macam ni. Dia melengkung. Sebab dah sampai kat kepala dia tu kan. Baik. Okey, apa lagi? Kita teruskan. Cikgu, saya tambah sikit je lagi gam ni untuk memastikan kelopak sudu saya ni. Kelopak sudu, cikgu. Kelopak sudu, boleh. Boleh juga Okey. Dah siap, cikgu? Ya, cikgu pun dah siap. Wah. Cantik. Inilah dia hasil kegigihan kita satu persatu yang kita gamkan pada botol yang kita potong tadi. Gigih akan makan masa juga ni. Ya, sekarang ni gam ni pun dah kering. Bila kita balikkan, boleh? Tak ada yang jatuh. Okey, sama. Saya Nasib pun. baik. Nasib baik. Saya risau, cikgu. Takut ada yang terjatuh ke, terbuka ke. Nampaknya dah siap. Adakah kita perlu tunggu atau kita boleh teruskan dengan menghias? Mungkin ada yang suka kosong macam ni, cikgu? Sebenarnya kalau kita nak biar kosong macam ni pun boleh. Ataupun kita nak menghias pun boleh. Jadi cikgu rasa jom kita menghias supaya sarang lampu kita ni lebih cantik dan menarik. Menarik, betul. Saya memang tertarik sebab saya lihat ada yang menggunakan warna, ada yang disembur dengan cat satu warna saja, ada yang ada tona, ada yang berkilat-kilat. Saya nak juga lah macam tu, cikgu. Nak cantik juga. Saya nak jadikan dia sebagai hiasan. Apa yang kita perlukan untuk kita menghias sarang lampu kita, cikgu? Okey, yang pertama cikgu nak terangkan kalau kita gunakan penyembur ni, cat penyembur. Cat sembur, baik. Kita boleh buat di luar. Maksudnya di luar rumah lah. Okey. Kalau di tempat kita sekarang dalam studio memang tidak sesuai. Betul, penggunaan yang tidak sesuai. Ya, kalau di luar tak ada masalah. Kita boleh gunakan cat sembur ni. Baik. Okey. Tapi untuk murid-murid di sekolah, cikgu cadangkan kamu boleh gunakan apa ni? Pelekat macam pelekat ni. Hiasan. Pelekat hiasan. Ada pelbagai pelekat hiasan ni yang kita boleh dapat di kedai Sebeneka kan. Jadi kita boleh tampal saja pada kita punya kelopak sudu. Setiap kelopak sudu kita. Kelopak sudu tadi. Kelopak sudu kita. Okey, jadi jom kita menghias. Saya nak cuba guna cat warna boleh tak, cikgu? Cat warna ke nak cat gunakan ke? cat pun boleh. Di sini ada cat akrilik. Akrilik ni dia punya penggunaan tu lebih tebal berbanding dengan cat poster ataupun cat air. Okey, dan dia juga kalis air. Bila dia kering dia kalis air. Jadi dia sangat sesuai kalau kita nak menghias kita punya sarang lampu hiasan. Kalau saya gunakan cat akrilik, cikgu, adakah saya perlu bancuh menggunakan air atau tidak perlu? Cikgu rasa tak perlu. Tak perlu, baik. Tak perlu, boleh sapu terus saja. Okey, contoh macam ni. Kita ambil terus. Kenapa tak keluar? Baru lagi, cikgu. Baru beli. Baru beli. Okey, tak apa. Biasalah excited. Nak guna sangat-sangat dah ni. Baik. Okey. Tapi untuk murid-murid di sekolah kebanyakannya tak ada cat akrilik ni. Mereka guna cat poster. Itu pun boleh sebenarnya, tak ada masalah. Cuma dia jangan bancuh air lah. Jangan bancuh dengan air. Jangan bancuh dengan air. Okey, kita ambil sikit macam ni. Terus sapu saja. Okey, langkah selamat kita mungkin boleh pegang bahagian tangkai ni, kita kata tangkai lah kan. Tangkai ni. Sapu sajalah. Okey. Macam tu. Kita tak perlu air sebab kalau air nanti dia menitis. Jadi kita tak nak lah. Nak cubalah. Okey, cuba terus. Ada cat akrilik warna merah di tangan saya. Jom. Okey, masa kita mewarna ni, masa ni kita boleh gunakan kata apa kemahiran kita berkaitan dengan bahasa seni visual. Warna lah. Okey, warna ni cikgu kongsilah sedikit dengan Nisa. Baik, cikgu. Okey, warna ni dia ada beberapa kategori lah, ada pecahan dia. Ada warna asas, warna prima yang pertama tu, merah, biru, kuning. Okey, kemudian warna sekunder, hijau, ungu dan juga jingga. Biasa murid-murid di sekolah dia panggil warna oren kan. Oren tu buah.
Tapi tak apalah. Okey. Macam ni cikgu gunakan warna sekunder lah, warna hijau. Okey. Kalau tengok ni dah macam lagi. buah Ya cikgu. Okey. Teruskan. Cuba Nona. Okey, sekarang cikgu rasa nak buat berwarna-warni pun boleh juga kan? Betul. Ikut kreativiti Ikut masing-masing. kreativiti masing-masing. Betul-betul. Maklumlah minat kita ni berbeza-beza dan kecantikan kalau- tu subjektif. Di sekolah, cikgu galakkan murid-murid buat ikut cita rasa dia. Cita rasa Dia sendiri. nak guna warna apa, bahan apa. Kita beri galakan sahaja. Ya. Sebab murid ni kadang-kadang dia lebih kreatif daripada cikgu. Wah. Cikgu suruh satu, dia buat dua. Cikgu suruh dua, dia buat empat. Idea masing-masing berbeza-beza, Ah. cikgu. Mungkin ada yang mendapatkan idea dan ilham daripada alam sekitar. Betul. Kan, nak tengok bunga cantik warna merah, dia pun nak warna merah. Tengok kumbang warna merah ada tumpuk-tumpuk hitam putih, nak buat macam tu, tumpuk-tumpuk. Okey Nisa. Ya. Nisa nampak tak? Cikgu gunakan warna yang berbeza ni. Wah, warna kuning dan warna hijau, cikgu. Ya, boleh sebenarnya atas kreativiti kita lah. Ya. Kita nak menggabungkan warna nak mencampurkan warna. Okey, Saya macam ni, masih menggunakan warna merah nampak saja. dia lebih ada variasi lah di situ kan. Betul. Dan lebih Pelbagaian menyerlah. warna. Ya betul. Jadi Nisa boleh cubalah kalau nak cuba buat warna Okey. yang berlainan. Saya nak siapkan cat merah saya ni dan saya tak sabar nak hias, nak tampah-tampah hiasan dan sebagainya. Jadi murid-murid di rumah sementara kita nak siapkan sarang lampu kita ni, murid-murid boleh teruskan aktiviti anda. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini di Club Craft Didik. Kalau yang cowok ni macam mana, cikgu? Dah bersih dah. Kawan-kawan, selamat kembali ke Club Craft Didik KKD bersama saya Nisa K dan Cikgu Syukri. Kita tengah buat sarang lampu. Nisa dah siapkan cat berwarna merah hanya di bahagian atas. Sebab apa, cikgu? Sebab saya nak hias-hias. Cikgu pula, wah, dari satu warna jadi dua warna, sekarang tiga warna. Betul tu. Ya. Supaya nampak ada kelainan di situ. Betul. Dan saya nampak ada seterusnya- tona warna berbeza. Seterusnya Nisa, kita nak menampak lah. Baik. Kita melengkapkan lagi kita punya sarang lampu hiasan ni. Nama pun hiasan. Betul. Jadi kita kena cantikkan dia. Ya, kena Macam cantikkan dia, comel-comelkan dia. Saya ada pelekat hiasan di sini. Saya saja cari yang bintang-bintang berwarna merah seperti yang saya telah warnakan. Nak tampal dekat kelopak sudu. Boleh kelopak kelopak sudu. Cikgu pun Tampal nak kat tampal sini. juga. Cikgu pilih yang berbunga-bunga ni. Okey, baik. Mungkin cikgu nak campur juga dengan bintang-bintang tu. Saya ada bintang berwarna kuning juga. Tak semestinya semuanya warna merah juga saya nak okey. guna. Kita sebenarnya tiru pun tak apa. Ya. Sebelah-sebelah ni. Boleh je kan. Boleh ikut apa kalau kawan-kawan di rumah nak tampal apa ataupun nak tambah warna-warna yang berbeza-beza warna-warni pun tak ada masalah kan, cikgu? Boleh. Kalau nak warna keseluruhan pun boleh, tak ada masalah. Kita tampal lagi. Tadi saya dah cuba bersihkan baki-baki cat yang ada. Senang dibersihkan ya, cikgu, cat akrilik. Betul. Dia masa dia lembap tu kita boleh cuci dia, tak ada masalah. Tapi bila dia dah kering, tu agak susah lah. Ya, kalau dah kering saya rasa kita boleh cuba tutup menggunakan cat warna putih mungkin. Mungkin boleh. Boleh, cikgu? Boleh. Okey. Dia sama macam kalau kita buat catatan atas kanvas. Okay, bila kita nak tutup semula, kita gunakan akrilik putih. Baik, cikgu, kalau kita tengah buat aktiviti seni, tengah mengecat ke, mewarna ke atau apa-apa aktiviti, kalau kita tersalah guna warna, macam mana, cikgu? Kadang-kadang kita ni bukan apa, cikgu, menggelabah. Risau takut tak cantik atau tak jadi pula nanti hasil seni kita. Biasalah kan. Kadang-kadang kita buat ni kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Betul. Sebenarnya tak ada masalah pun. Okey, sebab atas kita lah kita yang buat. Ya. Mungkin kita kalau tak jadi tu mungkin kita boleh tukar, kita olah semula. Olah semula, baik. Kita boleh jadikan orang kata apa, karya yang lain ke. Ya. Tak ada masalah sebenarnya. Contohnya macam cikgu buat percikan tu kan. Ya. Asalnya nak spray. Nak spray. Tapi cat tu rosak dah tak elok, dah jadi percikan. Tapi itu tapi bukan cantik. masalah. Dia akan jadi satu kata apa, nilai yang lain pula. Baik. Okey. Cikgu, sarang lampu saya dah pun siap. Saya pun sama, dah siap dah. Wah, berbintang-bintang, berbunga-bunga, berwarna-warni. Saya suka menggunakan tema merah, mungkin ada kuning-kuning dan merah jambu sedikit, cikgu. Cantik tak? Cantik sangat. Gemerlapan tu. Ya. Okey, saya ni ada tema alam sekitar sikit. Alam Flora-flora sekitar. sikit. Ada Baik. hijau, kuning.
Okey, sekali tengok dah macam kelopak bunga kan? Ya, betul cikgu. Okey, sebenarnya begini Wah. kita masukkan lampu dekat dalam ni. Lampu, barulah okey. jadi lampu Jadi kita tak ada lah lampu yang ada wire, ada soket bagai tu, Ya, tak. baik. Okey, jadi kita pakai lampu yang Lampu mudah alih cikgu ya. lampu mudah alih je. Okey. Oh. Dia mudah je lampu ni. Kita tarik je. Masukkan dalam kita punya. Kita kena ikat lah. Tarik begini Okey. cikgu. Wah. Okey, kita masukkan mudahnya. saja dalam ni. Masukkan. Jadi Boleh kita kalau ikat tengok dengan? dari bawah ni nampaklah cahaya lampu tu. Ya, baik. Okey. Saya ada idea cikgu, saya nak letak batang aki di sini. Macam ni. Cantik, Boleh tak cikgu? Kan? Boleh. Kalau guna yang ni lagi Gantung. terang ni sah. Ya. Dua lampu gabungkan sekali. Baik. Okey. Kalau nak gunakan mantel lebih besar pun boleh, tapi kena masuk daripada bahagian bawah dan pastikan anda guna tali. Betul tak Ya, cikgu? betul. Kita kena gantung ikat sikit ke tali dalam. yang macam ni. Biasanya Nisa. lampu ni memang lampu hiasan ni memang tujuannya untuk kita gantung lah. Ya, Okey. betul. Sebagai hiasan di rumah ataupun di dalam kelas, Ya. kita boleh buat hiasan. Okey, Ya. cuma kos pada lampu lah. Baik. Macam ni lebih senang kan kita beli lampu Betul. yang lampu ni murah je. Saya ingat dalam RM3 ke RM2. Wah, lampu mudah ni memang murah dan Ah. mudah didapati. Kalau nak beli secara atas talian pun ada banyak, boleh masukkan. Dan boleh letakkan tali untuk digantung. Ataupun mungkin ada yang suka letak macam tu je cikgu. Ya. Dekat meja di tepi katil ke. Kita boleh terbalikkan macam ni pun boleh. Ya, wow. Tak ada masalah. Jadi fungsinya tetap sama. Tetap sama. Untuk menerangi kawasan dalam bilik lah. Baiklah, cikgu sebenarnya dalam pada kita leka kan buat aktiviti seni ni, kita telah pun sampai di penghujung Club Craft Didik dan sedikit nilai yang telah kita pelajari daripada aktiviti kita hari ni, Cikgu Syuk. Okey. Oh. Jatuh. Tak apa. lampu tu tak? Nampak. Saya nampak cikgu. Okey. Antara nilai yang boleh kita dapat daripada kita punya projek kali ni, Ya. pastinya yang pertama berjimat cermat lah. Berjimat cermat, Sebab kita menggunakan barang-barang terbuang atau Ya, terpakai kan. betul tu, Seperti cikgu. botol mineral tadi. Okey, ini kita dah potong tadi. Betul. Tengok, sekarang dah jadi bekas cikgu letak berus. Yang di bahagian bawah ni mungkin kita boleh teruskan dengan aktiviti lain pula, cikgu. Betul, Tidak betul. terus dibuang. Okey, jadi secara tak langsung kita boleh belajar orang kata menghargai. Ya. Okey. Dan kita satu lagi kita boleh belajar menjimatkan tenaga. Menjimatkan tenaga. Tenaga elektrik kan. Dan banyak cikgu lampu-lampu mudah alih yang di luar sana, saya rasa yang boleh dicas menggunakan tenaga solar. Ya, betul. Letak je di luar rumah. Ini Baiklah. secara tak langsung kita dapat berjimat. Ya, dan kita ada nilai kesedaran juga. Baiklah murid-murid di rumah, rasanya hari ini aktiviti kita agak mudah, betul tak cikgu? Ya, betul. Mudah saja. Bahan yang sangat sedikit. Ya. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Syukri dari Sekolah Kebangsaan Bukit Damai Lancang Pahang kerana bersama-sama dengan kami. Jangan lupa untuk mencuba aktiviti seni yang telah kita lakukan Ya, di betul. KKD. Baiklah, saya Nisa K dan Saya Cikgu Syukri Hassan daripada SK Felda Bukit Damai. Jumpa lagi kan? jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih. Bye. Dah boleh cikgu. Saya nak letak kat mana? Nampak ada lampu. Nampak. Ada lampu. Ada cantik tu.